Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Sebelum saya memulakan penjelasan pada hari ini, ingin saya ingatkan, Kupi-Kupi Go tidak berpihak kepada mana-mana parti politik. Kupi-Kupi Go bukanlah sebuah channel politik. Ini hanyalah untuk perkongsian maklumat. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab topik-topik yang akan saya sampaikan ini berkait rapat dengan kerajaan. Lebih tepat lagi tentang rahsia kerajaan yang disembunyikan daripada rakyat. Contohnya, pada tahun 1980-an dahulu, ada sebuah bank yang ditubuhkan oleh kerajaan melabur di dalam forex dan rugi sebanyak 30 bilion US dollar. Dan ada satu perjanjian rahsia yang baru-baru ini ditandatangani melibatkan 80 bilion US dollar. Itu adalah topik kita pada hari ini. Ini adalah rahsia kontroversi Malaysia yang bukan lagi rahsia. Skandal Bank Bumiputra Malaysia Finance (BMF) pada tahun 1980-an. Ini adalah sebuah kes yang berlaku di Malaysia pada pertengahan tahun 1980-an. Ia penuh dengan skandal, drama, misteri dan rahsia. Pada tahun 1974, sebuah bank dikenali sebagai Bank Bumiputra Finance ditubuhkan untuk membantu orang Bumiputra. Tapi agak sedikit ganjil bila ia beroperasi di Hong Kong bermula pada tahun 1977, bukannya di Malaysia. Bukan sebuah bank yang calang-calang, setiap bulan ia mendapat suntikan dana sebanyak 50 juta ringgit dari Petronas hasil perjanjian dua syarikat ini untuk membantu meningkatkan simpanan bank tersebut, sehingga tahap BMF dikenali sebagai bank kedua terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu. Dengan duit yang sangat banyak ini, mereka mampu untuk memberikan pinjaman dengan skala besar. Ini termasuklah memberikan pinjaman kepada sebuah syarikat dari Hong Kong dikenali sebagai Carrion Group. Pada waktu ini, semua perjanjian dilakukan secara rahsia. Selain dari pihak pengurusan BMF, tiada siapa yang sedar dengan pinjaman ini. Sehingga tahun 1983, BMF telah memberikan pinjaman sebanyak 1 bilion US dollar kepada Carrion Group. Tapi malang 1000 kali malang bila pada tahun 1983 berlaku keruntuhan ekonomi di seluruh dunia. Carrion Group jatuh bankrupt, saham mereka dibekukan, aset mereka disita, apatah lagi untuk membayar hutang kepada BMF memang jauh sekali. Ini menyebabkan satu kerugian besar untuk Malaysia. Timbullah persoalan, kenapa BMF sanggup untuk meminjamkan pinjaman sebesar itu kepada sebuah syarikat yang bukan dari Malaysia? Siasatan pun dilakukan. Penyiasat Malaysia dihantar ke Hong Kong untuk merungkai apa sebenarnya yang terjadi. Siasatan menjadi sangat tegang sehingga tahap juru audit bank tersebut dipercayai mahu membongkar segala-galanya dibunuh di Hong Kong dan mayatnya dibuang di sebuah ladang. Hasil siasatan yang penuh dengan kontroversi ini akhirnya membuahkan hasil bila semuanya terbongkar. Rupa-rupanya 5 ahli lembaga pengarah menerima suapan sebanyak 3.3 juta Hong Kong dolar sebagai hadiah meluluskan pinjaman pada Carrion Group. 2 pengarah dan 1 pengerusi BMF telah pun dihukum. Tapi ada 2 lagi nama yang masih lagi rahsia, disembunyikan dan masih lagi bebas di luar sana. Siapa? Mungkin ada sebahagian daripada kisah ini yang ditakdirkan untuk kekal rahsia. Skandal Forex Malaysia pada tahun lewat 1980-an juga berlaku sekitar tahun 1980-an. Sekitar era ini menyaksikan banyak keputusan kewangan yang teruk dan gagal dilakukan oleh Malaysia. Ini termasuklah skandal Forex yang juga melibatkan Bank Malaysia Finance tadi. Ya, Malaysia pernah menggunakan dana negara untuk melabur di dalam saham Forex dan menanggung kerugian sebanyak 30 bilion US dollar. Ini berlaku sekitar tahun 1982 sehingga tahun 1992. Menurut bekas pembantu Governor Bank Negara Malaysia, Dato' Abdul Murad Khalid, aktiviti pelaburan tersebut tidak dikawal dan tiada siapa yang tahu apa yang mereka buat pada waktu itu. Aktiviti pelaburan dan kerugian ini dirahsiakan dari orang awam. Ia tidak didedahkan dan hanya diketahui oleh orang dalaman syarikat BMF. Bayangkan, kerugian besar ini dirahsiakan sehingga tahap yang memegang jawatan tertinggi di dalam kerajaan pada waktu itu seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim pun hanya tahu tentang kerugian ini pada tahun 1992.
Ia menjadi satu perdebatan hangat dari Dewan Parlimen sehinggalah di kalangan kita, rakyat. Kes ini masih lagi dirungkaikan sepenuhnya, membuatkan pada tahun 2017 dahulu satu kumpulan Suruhanjaya Diraja ataupun Royal Commission RCI ditugaskan untuk menyiasat perkara tersebut. Hari ini, seperti insiden ini telah dilupakan, satu rahsia terbongkar yang menjadi titik hitam di Malaysia untuk selama-lamanya. Saham rahsia Tan Sri Azambaki 2021. Seterusnya kita lihat satu kontroversi melibatkan Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia iaitu Tan Sri Azambaki. Siapa yang sangka individu yang diberikan kepercayaan untuk menguatkuasakan undang-undang, memastikan tiada pecah amanah di dalam negara, didakwa dan dituduh terlibat di dalam kes pecah amanah. Semestinya ini satu berita yang hangat memperdebatkan integriti undang-undang di negara kita. Secara ringkasnya, Tan Sri Azambaki memiliki saham yang berlebihan di dua syarikat. Ini adalah satu kesalahan pelaburan yang melanggar undang-undang. Satu di syarikat Get Global Berhad dan satu lagi di syarikat Excel Force MRC Berhad. Dan saham ini dimiliki semasa dia menduduki jawatan tertinggi di dalam SPRM. Pemilikan saham ini menjadi rahsia untuk bertahun-tahun lamanya sehinggalah ia didedahkan pada tahun 2021 oleh seorang wartawan penyiasat dikenali sebagai Lalita Kunaratam pada 15 Disember 2021. Untuk menyiasat kes ini, satu Suruhanjaya Security khas ditubuhkan untuk melihat sejauh mana dakwaan Lalita dan pada 19 Januari mereka mendapati yang pemilikan saham Tan Sri Azambaki tidak melanggar undang-undang. Dengan erti kata lain, tiada bukti yang mengaitkan Tan Sri Azambaki dengan tuduhan tersebut. Namun begitu, keputusan Suruhanjaya Security ini tidak diterima dengan baik oleh sesetengah golongan sehinggalah tahap perhimpunan #Tangkap Azambaki dianjurkan oleh Parti Muda dan PKR. Ini disertai oleh 200 orang sahaja. Hari ini, kes ini masih lagi hangat diperdebatkan di mana Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen mengenai Kewangan dan Ekonomi PSSC akan memanggil Suruhanjaya Security bagi mendapatkan penjelasan berkenaan kes tersebut. Itulah rahsia keempat kita di dalam senarai ini. Projek 80 bilion di Borneo pada tahun 2022. Sudah menjadi lumrah untuk berpuluh-puluh tahun lamanya. Hasil bumi di negeri Sabah menjadi mesin ATM untuk golongan-golongan elit. Hasil bumi didagangkan, tanah dijual kepada orang asing untuk kepentingan segelintir golongan dan kroni-kroni mereka. Sementara Sabah dianggap sebagai antara negeri termiskin di Malaysia. Dari sumber semula jadi sedalam-dalam lautan sehinggalah setinggi-tinggi gunung, semuanya digadaikan untuk kepentingan peribadi. Yang terbaru ini pula, kita dikejutkan dengan satu laporan Al Jazeera tentang satu rundingan rahsia di antara golongan tertinggi di Sabah dengan sebuah syarikat dari Singapura dikenali sebagai Hawk Standard Private Limited dan seorang pelabur dari Australia dikenali sebagai Peter Burgess. Rundingan ini melibatkan jual beli di dalam pasaran karbon yang bernilai 80 bilion US dollar pada hujung bulan Oktober 2021. Apa yang menjadi kontroversi bila rundingan ini dilakukan secara rahsia, disembunyikan dari orang awam padahal ia melibatkan kepentingan orang awam di Sabah. Ianya terbongkar bila media antarabangsa seperti Al Jazeera mendapat maklumat dari seorang whistleblower yang mendedahkan semuanya. Pada waktu ini barulah keluar bermacam-macam penjelasan yang cuba mendedahkan dan menjustifikasikan rundingan tersebut dari mahu menjaga hutan simpan di Sabah sehinggalah alasan ia akan membantu ekonomi Sabah. Tapi, kenapa rundingan sebanyak ini dibuat secara rahsia? Kenapa ia tidak dimaklumkan kepada rakyat Sabah sendiri? Kalau ia satu rundingan yang memberikan manfaat, kenapa ia tidak digembar-gemburkan? Adakah rundingan ini untuk manfaat golongan tertentu? Sudah terlalu biasa penduduk Sabah ini mengangguk setuju. Persoalannya, sampai bila? Tiada siapa yang tahu, tapi itulah rahsia yang bukan lagi rahsia pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Sekali lagi ingin saya ingatkan, ini bukanlah sebuah video politik. Kupi-Kupi Go tidak berpihak kepada mana-mana parti politik. Tinggalkan pendapat anda tentang topik pada hari ini. Kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat, pastikan anda like dan share. Follow kami di social media yang lain. Akan lebih banyak lagi episod menarik dibuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.